berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi demikian Allah Taala masukkan dia ke dalam neraka sebab apa? Sebab dia berperang bukan kerana Allah, dia berperang supaya orang kata dia berani. Demikian juga orang yang alim, dia mengajar ataupun dia belajar bukan kerana Allah, tapi nak supaya orang lain sebut nama dia sebagai seorang yang alim. Begitu juga orang yang qari, yang bacaannya sedap, hafal Al-Quran banyak, dia masukkan ke dalam neraka. Antara puncanya ialah kerana dia nakkan orang nampak dia bacanya sedap, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian orang yang dermawan, dia memberikan, menginfakkan hartanya kerana apa? Kerana nak bagi orang sebut nama dia sebagai seorang yang dermawan. Dan orang-orang ini dimasukkan ke dalam neraka kerana apa? Kerana ada niat riak dan mencari-cari pujian daripada manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tuan-tuan, kita nak kena buat macam mana? Kita kena buat terus. Sebab nak cari ikhlas tu susah. Bukan in the blink of eyes, orang putih kata. Bukan hari ini kita solat terus dapat ikhlas, terus kenal Allah. Tak boleh. Di jalan yang panjang. Jalan nak menuju ke syurga ni jalan yang panjang. Jalan nak mencari redha Allah ni jalan yang panjang. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditarbiah dengan tarbiah yang hebat. Kalau setakat kita ni, apa yang besar sangat ujian yang Allah Taala bagi pada kita, tak ada besar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian yang sangat hebat sepanjang hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dikasihi Allah, manusia yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita belum diuji dengan apa pun, baru susah nak ikhlas dalam solat. Ujian kita setakat itulah, sebab iman kita rendah, kan? Tapi demikian kita kena buat terus. Sekali-sekala tu kita istighfar, astaghfirullahalazim. Sekali-sekala tu kita cuba dapatkan, kita cuba hadirkan hati kita, cuba kita niatkan, ataupun cuba kita sembunyikan amalan kita tu. Yang baik tu kita sembunyikan. Kebaikan kita. Sebab tu guru saya ajar, kalau boleh ada satu amalan yang kita buat, tak bagi tahu kat orang. Yang lain-lain mungkin kita boleh ceritakan. Dan mungkin kadang-kadang ada amalan tu baik untuk kita tunjuk. Supaya apa? Adalu ilal khairi kafa'ilih. Orang yang tunjuk jalan yang baik, kemudian ada orang lain ikut, orang ikut tu semua dia dapat pahalanya. Kalau kita buat, kita ajak orang buat satu benda kebaikan, kemudian orang lain ikut, kita menyemarakkan kebaikan tu, kita dapat pahala semua orang yang ikut. Macam kita pakai serban. Pakai serban ini Pak Haji, kan? Kita belum pergi haji lagi, macam mana pakai serban? Saya paling tak layak pakai serban dalam ni. Kalau dalam masjid ni saya paling tak layak pakai serban. Tapi tuan-tuan, apa salahnya kalau kita cuba buat? Ini satu bentuk mujahadah kita untuk kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini satu bentuk mujahadah kecil kita untuk ikut apa yang Nabi Muhammad SAW tinggalkan, untuk kita cuba tiru apa yang kita boleh tiru daripada Nabi Muhammad SAW. Satu sikit benda yang kita cuba buat ni, mudah-mudahan kita semarakkan dan kita dapat pahalanya, insya-Allah. Tentang ikhlas, kita kena banyak latih diri kita, kan, banyak menghinakan diri kita. Pernah ada seorang pendakwa yang hebat. Lepas ni cerita pasal pendakwa pula. Tadi cerita pasal orang yang banyak hebat, orang yang hebat, dia dah meninggal, Allah Taala masukkan ke dalam neraka. Lepas ni cerita pasal pendakwah yang malang. Ketak lutut bang. Nak cerita pasal benda ni. Ada seorang pendakwah yang hebat di Indonesia. Namanya meningkat naik sampai semua orang puji dia. Sampai semua orang puja dia. Semua orang suka pada dia. Dia punya pengikut ni depan secara rasmi dan di luar pun ada ramai orang ikut. Selalu muncul di online. TV dia ada stesen TV, dia ada rumah urut, dia ada hotel, dia ada pondok, dia ada sekolah menengah, dia ada sekolah rendah, dia ada macam-macam. Dia punya pesantren ni sangat hebat. Tapi kemudian Allah Ta'ala uji dia dengan ujian sampai orang yang dulu puji dia maki dia. Dia jadi rendah, dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Dia kata ini tanda kasih sayang Allah. Allah Ta'ala nak buat apa? Allah Ta'ala nak hilangkan dunia daripada hati saya. Allah Ta'ala nak hilangkan dunia daripada hati saya, supaya dia tarik semua. Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala tarik semua yang Nabi sayang. Allah Ta'ala tarik semua yang Nabi sayang. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak Nabi Muhammad SAW, dan memang Nabi Muhammad SAW hanya mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Demikian kita, Allah Ta'ala uji kerana Allah Ta'ala sayang.
Ni orang yang hebat diuji dengan ujian yang sangat besar, ujian yang sangat hebat. Jadi hadis yang ke-19 yang kita nak masuk pada malam ni, an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru fi ar-ruha fayajtami'u ilayhi ahlun nar fayaqulun ya fulan ma lak alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih ialah hadis yang sahih. Maksudnya hadis yang sahih ni maksudnya datangnya daripada Nabi Muhammad SAW dan kedudukan dia tidak boleh ditolak. Daripada Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat, nanti lalu dilemparkan ke dalam api neraka sehingga terkeluar isi perutnya, kemudian lalu ia berputar-putar di tengah-tengah unggunan api neraka seperti berputarnya seekor keledai di tempat penggilingan gandum. Para penghuni neraka terkejut melihat kejadian ini, lalu mereka segera berhimpun di sekelilingnya sambil berkata kepadanya, hai fulan, mengapa engkau jadi begini? Bukankah dahulu sewaktu di dunia engkau sering menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang mereka daripada kemungkaran? Lalu orang itu menjawab, ya benar, dahulunya saya sering menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi saya tidak melakukannya, dan saya sering melarang orang lain daripada kemungkaran, tetapi saya sendiri melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas mengandungi ancaman keras kepada orang yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan sedangkan dia sendiri tidak melakukannya, dan juga dia melarang orang lain daripada melakukan kemungkaran sedangkan dia sendiri melakukannya. Oleh itu hendaknya pada pendakwah mendahulukan mendakwah diri mereka sendiri sebelum mengajak orang lain. Tuan-tuan, istilah dia islah nafsak wa du'u ghairak. Kita baik diri kita dan kita suruh orang lain. Inilah, kalau pendakwah itu sendiri telah mengamalkan kebaikan di dakwahnya, tentunya orang lain akan mudah untuk mengikut dan mereka dengan mudah percaya bahawa apa yang diajak itu adalah suatu perkara yang baik. Tapi kalau pendakwah itu sendiri belum melakukan apa yang dikatakannya itu, tentulah orang lain akan meragui kebenaran. Dulu tuan-tuan masa saya belajar hadis ni menyebabkan kita orang semua tak nak pergi ke depan. Semua tak nak pergi ke depan. Tak nak pegang mic, tak nak bagi tazkirah. Sebab apa? Kita nak ajak orang pada Allah, kita pun lemah. Kita nak ajak orang buat baik, kita pun tak baik. Ya Allah. Tapi adalah ustaz-ustaz sini-sini dia bagi hadis dalil macam-macam yang lain. Antaranya dia sebut man ra'a minkum munkaran. Man ra'a, man tu siapa? Man tu sesiapa. Man ra'a minkum munkaran, sesiapa. Dia tak kata man minkum al-alim ra'a munkaran. Tak ada, dia tak sebut macam tu. Dia kata man ra'a minkum munkaran. Siapa yang tengok, siapa yang nampak kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Dia hendaklah mencegah dengan tangannya. Maksudnya apa daripada hadis ni? Maksudnya hadis ni menuntut semua orang perlu melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Semua orang perlu melakukan amal makruf dan nahi mungkar. Tentang apa yang dia buat, dia tanggung. Tapi walaupun orang tu sedang meneguk arak, kan, sampai walaupun tangan dia sedang pegang arak, tiba-tiba orang tu datang, dia nak minum arak, kan, jangan minum arak ni haram. Dia minum. Kan, walaupun dalam keadaan macam tu, sebenarnya wajib bagi dia untuk mencegah kemungkaran. Soal dia tu dia tanggung. Tapi hukum menyeru tu wajib. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran banyak, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu satu kelompok yang sering menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Hendaklah ada di kalangan kamu yang sentiasa menyeru kepada yad'una ilal khair, sentiasa menyeru kepada kebaikan.
mengajak kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala kata innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala membeli harta dan jiwa, sedangkan harta dan jiwa ni Allah yang bagi, tapi Allah Ta'ala beli. Allah Ta'ala beli dengan apa? Dengan bayaran syurga. Apa sifatnya? Mereka ni berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan terbunuh. Janji kepada Allah kepada mereka ni benar, seperti mana yang tercatat dalam kitab-kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Siapa lagi yang lebih benar janjinya melainkan Allah? Maka bergembiralah, bertebaranlah dengan janji yang kamu buat ini, jual beli yang kamu buat ini. Demikian adalah kemenangan yang agung. Allah Ta'ala beli jiwa dan harta orang yang beriman dengan bayaran syurga. Siapa harta dan jiwa orang yang beriman yang macam mana yang Allah Ta'ala beli? Allah Ta'ala kata sifat yang pertama dia at-taibun, orang yang bertaubat. Al-abidun, orang yang menyerah diri pada Allah, menghambakan diri pada Allah. Al-hamidun, orang yang sentiasa memuji Allah. As-saihun, orang yang sentiasa mengembara. Ar-raki'un, orang yang sentiasa rukuk. As-sajidun, orang yang sentiasa sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, mereka yang mengajak kepada perkara kebaikan. Wan-nahuna 'anil munkar, dan mereka yang mencegah kemungkaran. Wal hafizuna li hududillah. 9 ciri orang yang Allah Ta'ala beli jiwa dan harta. Maksudnya pendakwah ini mendakwah ataupun menyeru orang kepada kebaikan. Kalau rasa segan nak sebut pendakwah, sebutlah penyampai. Kalau rasa segan nak disebut sebagai pendakwah, sebutlah sebagai penyampai, penyambung kebaikan. Apa yang saya sedang buat ni bukan mendakwah. Apa yang saya sedang buat ni ialah menyambung kebaikan, supaya kebaikan tu terus mengalir, terus berlaku dalam masyarakat. Sebab peringatan ni baik untuk kita semua. Dalam masa yang sama kita kena ingat, apa-apa yang kita cakap semuanya akan diuji balik. Tuan-tuan, saya paling takut nak cakap benda-benda yang saya tak erti, sebab benda-benda yang besar-besar ni dia akan diuji balik. Kalau saya kata kita jangan iri hati, nanti Allah Ta'ala uji dengan iri hati. Kalau saya kata kita kena rajin, nanti Allah Ta'ala uji dengan kemalasan. Kalau kita kata kita kena baik hati, nanti Allah Ta'ala uji dengan busuk hati. Tuan-tuan, apa yang kita cakap semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok orang-orang yang hebat ni, dia lagi besar ujiannya, kan? Tapi kita sentiasa menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Allah Ta'ala tahu hati kita, Allah Ta'ala tahu jiwa kita, diri kita sepenuhnya. Jadi kita buat semuanya kerana Allah, Allah Ta'ala akan bimbing, insya-Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa-siapa yang bermujahadah ke dalam aku akan tunjukkan jalan dia. Kami akan tunjukkan jalan. Siapa-siapa yang betul-betul buat kerana Allah, Allah Ta'ala akan permudahkan. Allah Ta'ala akan bagi jalan, tunjuk jalan. Masa kita buntu, masa kita tersepit, masa tu Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala bantu kita, insya-Allah. Hadis yang ke-20, kenapa doa ditolak? An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Taala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang ia suruh kepada sekalian mursalin. Maka Allah Ta'ala berfirman seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, yang maksudnya, hai sekalian Rasul, makanlah dari yang baik-baik yang halal dan beramalah akan amalan yang baik. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki kepadamu. Kemudian Nabi SAW menyebut seorang laki-laki yang jauh perjalanannya,
kusut rambutnya, berdebu badannya, mengangkat kedua tangannya ke atas langit sambil berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Tuhanku. Sedangkan makanannya dari harta yang haram, minumannya dari harta yang haram, pakaiannya dari harta yang haram, dan mulutnya disuapkan makanan yang haram, maka bagaimana akan diperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Ini peringatan tuan-tuan, ya, Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya mencari rezeki daripada sumber yang halal, sama ada rezeki itu untuk dimakan, diminum, dipakai atau disumbangkan. Bukannya makan je nak kena halal. Yang kita guna, yang kita manfaatkan semua kena halal. Walaupun yang kita pakai kat kaki, walaupun yang kita sarung kat dalam, walaupun yang kita pakai kat atas, walaupun yang kita hias di dalam rumah, semuanya kena daripada sumber yang halal. Kerana bimbang apa-apa yang haram akan menghalang kita daripada diperkenankan doa, seperti mana yang disebut dalam hadis yang ke-20 ini. Kerana seorang lelaki dia berada dalam keadaan yang sangat susah, berada dalam perjalanan safar yang panjang, kusut masai, mungkin dah lama tak makan, dia menadah tangan, dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan hartanya haram, makanannya haram, semuanya haram. Macam mana Allah Ta'ala nak memperkenankan doanya? Ini hadis ni tuan-tuan, dia mengajak kita supaya menjaga segala sumber pendapatan kita, dapatkan, pastikan sumber pendapatan kita daripada sumber yang halal. Tuan-tuan, bila kita jaga sumber pendapatan kita, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan cukupkan. Tapi kalau kita tak jaga pendapatan kita, tuan-tuan, banyak mana pun tak cukup. Kalau kita jaga pendapatan kita, kita cari berkat. Kita cari berkat, tuan-tuan. Kalau kita cari berkat, cukup. Dan cukup tu istimewa, Allah Ta'ala yang bagi. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang dia nak. Ni fadlum ni susah kita nak dapat. Macam mana nak dapat? Mesti cari yang berkat. Yang berkat susah, tapi yang berkat ni Allah Ta'ala akan cukupkan. Kalau kita fikir nak cukup, kita lupa yang berkat, maka sampai macam mana pun tak cukup. Tapi kalau kita cari yang berkat, walaupun sedikit cukup. Berkat ni macam mana, tuan-tuan? Berkat ni maksudnya bertambah. Berkat dari sudut bahasa maksudnya bertambah. Jadi kalau handphone tu berkat, handphone tu bertambah. Isteri yang berkat, isteri bertambah. Marah lepas ni. Kan? Berkat ni maksudnya bertambah apa? Bertambah bagusnya, bertambah kebaikan daripadanya, ataupun menyelamatkan kita daripada ke segala bentuk bahaya, segala bentuk yang tidak baik. Ini berkat. Ada seorang ustaz ni dia sebut berkat ni apa? Berkat ni bertambah. Yang paling mustahak dalam berkat ialah bertambah dekat dengan Allah. Harta yang berkat dia menjadikan kita dekat dengan Allah. Itu bukan maksudnya harta tu kita beli apa pun, dia menyebabkan kita ingat pada Allah. Dia memudahkan kita dalam ibadah. Dia membantu kita dalam ibadah. Isteri yang berkat macam mana? Isteri yang memudahkan urusan kita dan dia membantu kita dekat dengan Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, isteri tu tak berapa okey pun. Bukan isteri kita, isteri orang lain. Isteri kita semua baik-baik. Sebab tu tuan-tuan ada kat sini. Kalau isteri tak baik, rasanya tuan-tuan dah jaga isteri tuan-tuan kat rumah, kepung jangan keluar. Tapi semua isteri kat sini semua baik-baik, kan? Ni isteri orang lain tak baik. Tapi tuan-tuan, Masya Allah, keberkatan tu datang daripada mana? Dengan tidak baiknya dia semakin ingat pada Allah. Sebab tu tuan-tuan, point dalam hidup kita ni, semakin ingat pada Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin bahagia. Kalau semakin jauh dengan Allah, tak ada bahagianya. Apa makna hidup kalau kita jauh daripada Allah? Nanti kita kembali kepada Allah, apa alasan kita nak bagi? Kan? Apa makna hidup ni kalau kita jauh daripada Allah? Apa alasan kita nak bagi bila kita kembali pada Allah nanti? Kamu hidup kerana apa? Aku bagi kamu mata, aku bagi kamu telinga, aku bagi kamu hidung, aku bagi kamu perasaan, aku bagi kamu tangan, aku bagi kamu kaki, aku bagi kamu semua harta yang kamu ada di dunia ni. Apa kamu buat? Kan? Apa yang kita nak jawab? Apa yang kita nak jawab bila Allah Ta'ala tanya macam tu? Tak boleh jawab. Lepas tu kita kena cari berkat. Cari apa? Cari perkara yang boleh mendekatkan kita dengan Allah. Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Ta'ala cipta kita ni. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala kata, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu menyangka kami ni cipta kamu sia-sia, suka-suka,
dan kamu nanti tidak akan kembali kepadaku? Allah Ta'ala tanya. Sebab tu tuan-tuan, kita kena cari jalan untuk dekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi liat budun ni maksudnya apa? Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala maksudnya sehingga kita kenal Allah, sehingga bila kita sujud kita rasa kebesaran Allah, sehingga bila kita takbir kita rasa kebesaran Allah, sehingga bila kita rukuk kita tunduk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar tunduk, sehingga bila kita makan kita rasa Allah yang bagi kita makan, sehingga bila kita seronok kita rasa Allah Ta'ala yang menghiburkan, sehingga bila kita kenyang kita rasa yang Allah Ta'ala yang mengenyangkan, sehingga bila kita sakit kita diuji dengan kesusahan kita sedar bahawa Allah Ta'ala sedang memberikan teguran, sedang menunjukkan tanda kasih sayangnya pada kita. Bila kita dekat dengan Allah cukup semuanya. Tapi kalau kita jauh daripada Allah, apa yang boleh kita buat? Tak ada benda, tak ada maknanya apa yang kita ada kalau kita jauh daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena cari yang berkat. Yang berkat itu maksudnya bertambah, dan berkat itu maksudnya mendekatkan kita dengan Allah. Hadis ke-20. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billah wa sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wat tawalli yaumaz zahf wa qadhfu al-muhsanatil mu'minatil ghafilat. Muttafaqun alaih. Ini semua hadis muttafaqun alaih, ni hadis yang tak boleh kita tolak. Kedudukannya bawah, maksudnya kedudukannya seperti Al-Quran, tak boleh ditolak. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 pembinasa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, asyirku, syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala melainkan dengan kebenaran menurut syarak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, dan menuduh berzina terhadap perempuan-perempuan mukminah yang baik yang selalu menjaga diri dari perbuatan yang keji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini 7 yang membinasakan, maksudnya 7 perkara yang sangat dibenci. 7 perkara yang disebutkan ini adalah 7 dosa besar yang terbesar sekali. Masyarakat hendaknya dibersihkan daripada 7 perkara ini, kerana ia adalah sebab segala kemusnahan baik di dunia maupun di akhirat. Syirik tuan-tuan, syirik ni dosa yang tidak diampunkan. Semua Allah Ta'ala ampunkan melainkan dosa syirik. Sebab tu tuan-tuan, kita kena bersihkan pemikiran kita dan kita kena bersihkan ibadah kita, supaya kita betul-betul sembah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Misalnya kita takut hanya pada Allah, kita harap hanya pada Allah. Tadi yang masa kita sebut la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? La, tiada. Ilah ini maksudnya yang memberi kesan baik dan buruk. Tiada yang memberikan pengaruh, tiada yang berkuasa, tiada yang menentukan segala-galanya, tiada yang memberi manfaat, tiada yang memberi mudarat, illallah, kecuali Allah. Ilah ni maksudnya tak ada yang memberi kesan, tak ada perkara yang boleh menentukan, tak ada perkara yang boleh diubah, melainkan semuanya dengan Allah. Tak ada perkara yang boleh menghidupkan, tak ada yang boleh mematikan, tak ada yang boleh menjalankan, tak ada yang boleh menghentikan, tak ada yang boleh menyakitkan, tak ada yang boleh menyembuhkan, tak ada yang boleh melapangkan, tak ada yang boleh menyempitkan, tak ada yang boleh memenangkan, tak ada yang boleh mengalahkan, melainkan Allah. Allah semuanya. Itu betul, la ilaha illallah. Tiada pergantungan selain daripada Allah. La ilaha illallah. Tiada yang memberi kesan baik dan buruk melainkan Allah. Ini kita kena tanam sungguh-sungguh tuan-tuan. Tak payah takut selain daripada Allah. Sihir ini tuan-tuan perkara keji. Sebab sihir ni syirik. Minta bantuan selain daripada Allah. Kalau kita nak minta bantuan, kita minta dengan Allah. Ini sihir ni kadang-kadang orang buat sebab apa? Sebab dengki. Sebab tak nak tengok orang, susah nak tengok orang yang senang. Yalah, dengki lah tu. Dengki ni SMS. Susah melihat senang, senang melihat susah. Susah melihat senang, senang melihat susah. SMS, dengki. Maksudnya apa? Bila dia tengok orang senang, dia susah. Bila dia tengok orang susah, dia senang. Pandang ke. Kalau tuan-tuan ada rasa macam, contoh kalau lepas ni saya jatuh,
padan muka. Maksudnya tuan-tuan ada sifat dengki. Kan? Patutnya kalau saya jatuh, astagfirullahalazim, macam mana boleh jatuh ni? Kan? Sebesar-besar orang jatuh. Kan? Maksudnya bila kita tengok orang susah, kita kena rasa susah. Bila kita tengok orang senang, kita kena ada rasa senang. Bila orang tu dapat nikmat, kita tumpang gembira. Bila orang tu dapat musibah, kita tumpang sedih. Itu baru. Macam mana nak dapat, tuan-tuan? Bukan senang. Kita kena latih. Cuba tuan-tuan, ada musuh-musuh kita yang dia dapat nikmat, kita ucap tahniah pada dia. Cuba tuan-tuan, bila ada musuh-musuh kita yang ditimpa musibah, kita pergi lawat dia, kita pergi ziarah dia. Itu boleh melenturkan hati kita ni, supaya jangan kita dengki dengan orang walaupun dia buat jahat. Yelah, memanglah kalau dia buat jahat, padan muka dia. Itu tak betul, tuan-tuan. Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu sehingga kamu cinta apa yang kamu cinta pada diri kamu ada pada orang lain. Maksudnya apa yang kita nak pada diri kita, kita nak juga ada pada orang lain. Sebab tu orang yang baik, dia suka buat baik, dan dia tak suka orang lain buat melainkan perkara yang baik. Maksudnya dia tak nak orang buat fitnah pada dia. Kan? Kadang-kadang kita silap. Bila orang kutuk-kutuk kita kan, tak apalah, ni pahala. Sebenarnya kalau orang tu betul-betul baik, dia tak nak orang kutuk dia pun dia tak nak. Walaupun kutuk ni pahala apa? Pahala kering, orang kata kan. Bila orang kutuk kita dapat pahala kering. Kan? Bila orang ngumpat kita dapat pahala kering. Tapi orang yang betul-betul baik, dia tak suka orang ngumpat dia. Bukan sebab dia tak suka orang ngumpat dia, tapi dia tak suka orang tu berada dalam keburukan. Inilah yang Nabi Muhammad SAW buat. Kan? Azizun alaihi ma anittum. Sangat terasa bila orang buat keburukan, bila orang berada dalam kemusnahan, bila orang berada dalam kesesatan. Nabi Muhammad SAW sangat sedih, sangat berduka cita, sangat terasa bebannya. Sebab apa? Sebab Nabi nakkan kebaikan kepada semua orang. Kita, musuh kita tu, kalau dia kena tangkap, pada muka, yes, lagi kita sebar-sebar, lagi kita gembar-gembur kan. Tu tuan-tuan, kita ada penyakit tu. Selamanya kita kena sederhana. Ada baru ni kat Kelantan, ada seorang ustaz tu, dia disebut, Cabi Kelantan baru ni disebut, antas sadiqi wal haqqi sadiqi. Kamu kawan aku, kebenaran kawan aku juga. Matan sepatu saya tak ingat, tapi kalau bertembung antara kebenaran dengan kawan, kalau bertembung antara kamu dengan kebenaran, aku memilih kebenaran. Tak kan? Maksudnya apa, tuan-tuan? Kita berkawan biar kerana kebenaran. Lepas tu ustaz lain dia sambung pula, dia kata, sukalah siapa yang kamu suka, tetapi ingat satu hari mungkin kamu akan benci. Bencilah orang yang kamu nak, bencilah orang yang kamu benci, tetapi ingat satu hari dia akan jadi kekasih kamu. Boleh jadi satu hari dia akan jadi orang yang paling kamu sayang. Maksudnya benci pun berpada, sayang pun berpada. Sayang pun berpada, benci pun berpada. Baik. Jadi tuan-tuan, tadi cerita pasal pendakwah yang malang. Maksudnya kita tadi cerita pasal doa yang ditolak, mencari keberkatan, dan 7 pembinasa syirik tadi kan. Orang yang dengki, orang yang membunuh, ini pun dosa besar. Orang yang memakan riba, orang yang memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim ni, tuan-tuan, bukan harta yang dekat rumah anak yatim je, tuan-tuan. Kalau ada mak ayah dia meninggal, ditinggalkan harta, kita ambil duit dia, kita ambil duit mak ayah dia yang tertinggal tu, kita buat kenduri tahlil. Ni tuan-tuan, bahaya. Ini pun boleh dikategorikan sebagai memakan harta anak yatim. Sebab harta yang ditinggalkan oleh mak ayah tu bukan untuk buat tahlil. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal, harta dia diberikan pada 5, tuan-tuan. Pertama, hutang. Selesaikan hutang dulu. Kan? Yang pertama, urusan pengebumian. Bila saya mati, harta saya boleh guna pertama sekali untuk pengebumian. Kalau tak ada duit orang lain tak nak bayar kan, kena pakai duit saya. Yang kedua, hutang. Hutang ni hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah maksudnya puasa semua sekali. Hutang dengan manusia, ya, semua yang hutang tu semua kita kena bayar. Yang ketiga, harta sepencarian. Maksudnya ada hak kita ni, isteri kita punya, jadi kena selesaikan dulu. Yang keempat,
Wasiat, perkara yang diwasiatkan tak boleh lebih daripada 1/3 daripada seluruh jumlah harta yang telah ditolak daripada 3 tadi. Dah tolak dah, urusan pengebumian dah settle, hutang dengan Allah dah settle, hutang dengan manusia dah settle, harta sepecahan dah settle, baki daripada tu baru boleh bagikan untuk wasiat, tapi tak boleh lebih pada 1/3. Yang kelima baru faraid. Faraid ni siapa yang layak dapat? Itulah ayah, isteri, ayah, ibu, pasangan, anak, adik-beradik. Tak selesai ni, tak selesai 4, tak boleh bawa yang ni. Kat mana kenduri tahlil tuan-tuan? Kat mana kenduri tahlil? Tak ada dalam 5 ni. Kalau kita ambil, kita makan harta anak yatim. Kalau dia ada anak, kita makan harta anak yatim. Selesaikan 5 ni. Ini nanti kena buat kuliah, insyaAllah lah, mudah-mudahan ya, kita cuba buat pasal faraid, harta pusaka. Saya tak pandai, saya tahu yang 5 ni je. So, jangan tanya lebih kan, saya tahu yang ni je. Nanti kita panggil ustaz yang lebih layak Jadi harta anak yatim. Yang seterusnya berpaling daripada medan perang. Yang ke-7, menuduh orang yang berzina, menuduh orang yang baik melakukan zina. Tuan-tuan, ada seorang ustaz dia kongsikan, dia pergi ke cerita orang, bukan cerita kita, cerita orang. Dia pergi ke pasar, dia nampak ada seorang perempuan muda dengan anak kecil. Dia kata, anak siapa tu? Dia sembang, dia kata, anak siapa tu? Anak siapa yang budak ni bawa, kan? Pergi kat orang, dia tu dah ada budak, dia tak kahwin lagi. Dia cerita asalnya ialah anak siapa tu. Dia cuma nak tahu anak siapa yang budak perempuan ni muda lagi, dah ada budak kecil. Tapi dia, ni anak siapa ni? Dia tak tanya, tapi dia cerita kat belakang, anak siapa ni? Sampai kat belakang cerita tu dah berubah. Dia jadi apa? Jadi budak ni tak kahwin lagi, dah ada anak. Cerita yang panjang-panjang ni tuan-tuan, secara tidak langsung menuduh orang melakukan zina. Menuduh orang melakukan zina. Jadi kalau kita tak tahu, kita jangan cakap, jangan panjang-panjangkan berita. Bimbang kita menuduh orang melakukan zina. Banyak berlaku. Kat rumah tu tak ada orang yang kahwin, itu pun ada anak kecil. Mana kita tahu? Cuba tanya dulu baru kita buat tuduhan. Dan jangan sebar-sebarkan berita. Bimbang kita tergolong di kalangan 7 perkara yang membinasakan. Jadi saya kira sekadar itu yang dapat saya sampaikan tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Hakikatnya semuanya adalah ketentuan Allah. Sebaik-baik manusia kan, al-kayyisu man dana nafsah wa amal lima ba'dal maut. Orang yang bijak, orang yang boleh mengawal dirinya sendiri. Mengawal diri ni cantik tuan-tuan. Mengawal diri maksudnya mengawal hati. Dia kawal hati dia. Kita ni, kita rosak sebab apa? Kita rosak sebabkan hati. Kalau kita kawal hati kita, tak ada siapa boleh rosakkan. Macam mana pun orang buat, dia tak boleh merosakkan kita. Macam ada satu lagu tu kata, engkau boleh patahkan tanganku, engkau boleh patahkan kakiku, tapi kau tak boleh patahkan hatiku. Wah, bukan main lagi kan. Hati kita punya. Kalau kita jaga hati kita, tak ada siapa boleh hancurkan. Jadi esok tuan-tuan ada program dekat masjid. Siapa-siapa yang ada berkelapangan, bolehlah kita datang. Esok boleh bawa budak-budak tuan-tuan. Biasa tak boleh bawa. Esok boleh bawa. Umur 4 hingga 12 tahun ada pertandingan mewarna dan macam-macam taklimat kesihatan yang akan disampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami, hati kami ini ketakwaan. Sucikanlah ianya kerana Engkau lah yang Maha mensucikan, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau pikul, janganlah Kau hukum kami, Engkau seksa kami di atas kelupaan dan kesilapan kami, ya Allah. Janganlah Kau pikulkan kepada kami beban apa yang tidak mampu kami memikulnya. Janganlah Kau pikulkan kepada kami beban seperti mana Kau pikulkan kepada kaum sebelum daripada kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Menangkan dan bantulah kami ke atas golongan yang ingkar, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan dunia ini baik, kehidupan yang sentiasa mengingatimu, kehidupan yang sentiasa beribadah kepadamu, ya Allah. Dan berikanlah kepada kami kehidupan di akhirat nanti baik, kehidupan yang dipelihara daripada siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang Engkau redai, ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.